Okey, untuk siri ke-11 kita pergi pada tajuk form 4 pertama iaitu graviti. Okey, ini adalah melibatkan Kepler kedua, tolong hafal. Kepler kedua dia punya konsep ialah apa tahu? Garis yang menyambung planet, yang menyambung antara planet dengan matahari. Kita tengok gambar garis yang menyambung planet. Let's say saya kata ini adalah satu planet sebelah sini Ada satu garisan menyambung ke matahari. Dan awak sambung sikit lagi dalam selang masa, dia ada kaitan dengan tempoh yang sama. Okey, apabila dia bergerak dalam orbit. Okay, untuk pilihan jawapan ini pula, awak akan nampak dia melibatkan bentuk orbit. So, bila dia bentuk orbit, dia adalah tentang elips. Okay, apa yang berlaku kepada hal laju apabila menjauhi matahari? Bertambah ke, berkurang ke, sama? So, akan kata hal laju berkurang. Dia ada sebab dia kenapa dia hal laju berkurang. Sebab dia akan ambil masa yang panjang. Okay, kalau awak tak tahu nak cakap macam mana, awak tengok pada formula sini. So, akan nampaklah apakah hubungan hal laju dengan hubungan masa, tempoh masa dekat sini. So, akan nampak dia adalah berkadar songsang. So, kalau dia kata hal laju tu menjauhi matahari, dia akan berkurang kerana masa panjang. Baiklah, kita beralih pada nombor seterusnya. Ini adalah tajuk Hubble, hukum gas, sebab ada tekanan dekat situ. Alright. Encik Fazli bergerak ke Ipoh. So, suhu awal tayar 20 darjah Celsius. So, akan nampak dekat sini tekanan dia semakin bertambah disebabkan ada faktor Hubble. Alright. So, nyatakan hukum gas yang terlibat. So, tadi saya dah bagi tahu dia akan melibatkan antara suhu dengan tekanan. So, kalau awak ambil segitiga hukum gas ni, awak akan nampak pressure dekat sini dan tekanan dekat sini. So, hukum yang terlibat adalah hukum sebelah kiri ni. So, dia adalah melibatkan hukum G, Luz. Luz. L-U-S-S-A-C. So, dia akan melibatkan P per T. Kalau saya nak ada kadaran dengan masa, jadikan sini pemalas 1. Bahagi pindah darab, so hubungan mereka berkadar terus. Cumanya formula dia mesti ada per. So, dia akan jadi P per T sebelah kiri, P per T sebelah kanan. So, dia akan dapat satu persamaan nisbah. G Luzat. Hukum G Luzat. Berdasarkan teori kinetik, mengapakah tekanan bertambah apabila suhu bertambah? So, soalan dia suruh awak ceritakan tentang konsep kinetik. So, akan cakaplah dia ada kaitan dengan kadar berlanggaran. Disebabkan markahnya satu sahaja, awak just take satu ayat sahaja. Molekul gas akan berlanggar dengan dinding yang dia ditutupi itu. So, dekat sini awak ditutupi dengan tayar. So, dinding tayar itulah. So, dia bertambah kerana pelanggaran itu juga bertambah. Hitung suhu tayar setelah tiba, bererti kalau buat formula dia akan suhu yang kedua. After kan, ini before. Alright, saya masukkan nilai. Tekanan diberi tadi awak dah nampak 220. Lepas tu suhu awal awak kena tambah 273. Ini jangan jual. So, lepas tu dia tanya apakah suhu akhir dan diberi tekanan 230. Awak darab silang, pindahkan T ke atas dan nanti awak akan dapat 33.32 darjah Celsius. Sebagai pegawai promosi, kita kena buat modification, cadangkan macam mana period tekanan yang selamat memasak dengan cepat. Sudah ada ciri selamat, ciri masa pendek. Masa pendek tu bermaksud cepat. Okey. So, apa yang awak perlu buat ialah awak kena pastikan selamat, ciri keselamatan lah, tempat pegang dia tu macam mana. Okey, material awak tu macam mana. So, dekat sini kalau saya tengok, saya nak kena ada injak pelepas, barulah tekanan yang tinggi itu dapat dikeluarkan. Kita nak ada pengetat, barulah dia boleh terkedap dalam tu. Ruang masak pun besar, injak pelepas pun besar. So, kita akan
padam this one. This one kecil. So kita akan ambil terus out besar sebab kita nak kurangkan masa masakan. Okey, namun ada tak sebut kurangkan masa memasak dengan cepat kan? So kita modify sikit ayat tu. Kita kata kurangkan masa. Ni sama erti dengan memasak dengan cepat. Supaya dia akan duduk dalam tu elok-elok. Bermakna kita nak elak daripada kebocoran. Dan saya akan memilih WR lah. Tajuk gelombang yang seterusnya berada di dalam nombor 8. So dekat sini ada celah. So dah tahu dia akan berlaku fenomena pembelauan, penyebaran gelombang apabila melalui ataupun selepas melalui dua perkara sahaja, celah atau halangan. Terus, apa yang akan berlaku kepada amplitude selepas melaluinya? Amplitude awak akan berkurang. Disebabkan dia nak suruh awak terangkan, awak kena bagi tahu kenapa amplitude berkurang. Sebab awak akan kata tenaga yang tadi besar daripada awal akan disebarkan, dibelaukan. Okay, now dia nak awak modify tembok untuk melindungi pelabuhan yang baru. Maknanya dia lebih baik daripada tembok yang asal. Okey, sekarang ketinggian. Mesti kita nak ketinggian tembok yang besar ataupun ketinggian tembok yang tinggi. So, saya akan ambil tinggi yang lebih tinggi. Kerana awak nak menahan gelombang yang besar. Dapat menahan gelombang dengan amplitude yang besar. Okey, permukaan tembok dia tak boleh flat. Dia tak boleh straight. Dia mesti ada lubang-lubang ataupun dia mesti ada permukaan yang berlekuk-lekuk. Okey, so akan tulislah tidak rata. So, bila dia tak rata, tenaga yang spread tadi akan banyak berkurang. Sebab dia terpaksa melalui halangan yang banyak. Kecil pun dia akan menyebabkan tenaga berkurang. Okey, kalau tengok cermin ini, dia di bawah tajuk optik. So, dia berada pada seleko jalan raya. Kalau awak dekat kawasan yang tak berapa nak nampak, dengan adanya cermin cembung ni, awak akan nampak lah kereta dari jarak yang jauh. So, ambil test pad, awak akan nyatakan ciri. So, bila dia nak satu saja, awak terus state lah mana-mana yang awak confident. So, dekat sini yang awak confident ialah tegak sebenarnya. Maya pun boleh. Sebab ni Maya memang of course dia tidak terpampang di skrin. Maksudnya dia itu macam ilusi. So dia mayar, so dia tegak dan dia adalah lebih kecil daripada asal. Salah satu. Terangkan bagaimana cermin ini berfungsi. So kena cerita sikit lah. Ada 4 markah. So akan kata cermin itu mestilah bagi tahu type of dulu, objek. Okey, mesti digunakan cermin jenis cembung. Dan kemudian bila dia diletakkan dekat seleko, so dia mesti akan ada beberapa sudut yang akan berubah. So akan kata diletakkan di seleko. Seleko. Kemudian akan kata dia akan fungsi. Fungsi macam mana? OKH. Apa akibat dia? Akibat dia akan menyebabkan medan penglihatan akan menjadi lebih jelas. And last one, at the end of the day, hasil akhir awak akan boleh melihat objek yang terlindung. Okay, now awak kena melukis. Awak diberi cermin cembung berada di hadapan objek. Sekarang drawing awak itu objek berada di sebelah kanan tau. So awak menghadap kepada cermin cembung. So kalau saya buat sikit lorikan, ni cermin cembung awak. Awak punya F tu berada dekat sini 4. Dan di sini juga ada F. So kalau ambil pembaris, awak punya O ni berada sangat jauh dari 2F. Dia sangat ke belakang. So berarti first step macam biasa awak akan buat K dulu. Halakan selari dengan paksi X ke arah permukaan cermin. Macam awak buat kotak lah. Hala ke sana. So you okay, now settle. F. Sekarang masukkan awak punya garisan tu ke titik F. Pakai pembarisan. Halakan ke titik F dan dia akan terpantul ke atas. Okay. Next. F sudah.
Sekarang awak kena pergi ke titik kelengkungan C tu. Awak kena pergi ke kepala. Dari kepala pergi ke C. A bit here lah. So akan nampak ada intersection dekat situ. Kalau saya boleh lukis warna lain, so intersection berada dekat sini. So this is your image. Okay, berapakah panjang fokus? As I said, panjang fokus adalah separuh daripada 2C. So kalau 2C itu adalah 8, panjang fokus itu adalah 4. Tandakan dan labelkan kedudukan titik fokus. Saya sudah pun label dekat atas ni. Ni awak punya titik fokus, which is jarak dia separuh. Okay, lukis gambar Raja Sinar. Already saya dah lukis. Okay, anda dikehendaki mengkaji ciri cermin untuk mendapat ni sama je, selekor tajam. Dia sama konsep dengan awal-awal tadi. So pastikan awak tulis cermin cembung. Kedudukan position tu maksudnya ketinggian dia. Position, ambil position yang jauh, yang tinggi. Dan size, pastikan awak dapat size yang besar lah, baru awak nampak dengan lebih luas. Kelengkungan pun besar lah, kelengkungan tinggi. So you choose J. Okay, saya salin siap-siap awak punya alasan. This is your alasan. Dan alasan yang kerap boleh diulang ialah awak akan kata pandangan lebih luas. Awak boleh ulang 2 kali, tak ada masalah. Sebab dia memberi kesan yang begitu. Sebab awak nak pandangan lebih jelas. Okay, jangan ulang question saja. Kalau question dah sebut jelas, awak guna luas. Alright. Okay, contoh saya bagi markah. So ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan markah terakhir awak kena mengulang perkataan yang sebelah kiri tu. Menggunakan cermin cembung pada kedudukan tinggi, saiz yang besar dan kelengkungan yang tinggi.